ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ولا استعانة إلا به. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه. والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير. فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفي لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد. واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم. وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وعلى آله وصحبه آمين. اللهم آمين يا كريم. Alhamdulillah, subhanallah wa syukur lillah. Segala pujian dan syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik daripada Allah. Pada malam ini lagi sekali Allah Subhanahu wa taala kurniakan pertemuan ini. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan hamba-hamba Allah yang beroleh keberkatan dengan curahan rahmat daripada Allah, limpahan sakinah ketenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat doa daripada kalangan para malaikatillah yang bermohon ampun kepada para penuntut ilmu, dan juga mudah-mudahan tersedarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang Allah sebut nama setiap seorang mereka itu di hadapan para malaikatnya. Allah menzahirkan betapa Allah rida dan Allah suka hamba-hambanya yang berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala atas muka dunia ini, iaitu dalam masjid, membaca dan bertadarus Al-Quranul Karim. Maka mudah-mudahan bacaan kitab kita ini yang juga terisi padanya di dalamnya itu ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan keterangan yang diberikan oleh para ulama. Bahkan ada padanya hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan kita juga tidak luput daripada kelebihan dan kebaikan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan curahan rahmat, sakinah, doa para malaikat dan disebut nama oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan mudah-mudahan berkat kita istiqamah dalam melaksanakan titah perintah Allah, yang paling utamanya dengan mendirikan salat dan hadir ke majlis-majlis ilmu. Ini tanda seseorang yang sungguh inginkan petunjuk daripada Allah dan sungguh ingin kekal berada di atas jalan petunjuk daripada Allah. Orang yang mengambil jalan petunjuk daripada Allah dengan istiqamah, golongan ini Allah Ta'ala akan tambahkan lagi petunjuk untuknya, dan juga Allah akan kurniakan ketakwaan kepadanya. Dicerahkan hatinya dengan cahaya hikmah dan juga cahaya ilmu yang Allah Ta'ala buka untuk dia faham agama insya-Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran dalam surah Muhammad ayat 17, firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum. Shadaqallahul azim. Dan mereka yang mengikut jalan petunjuk Allah,
yang kekal istiqamah di atas jalan petunjuk Allah, zadahum hudan, Allah akan tambahkan lagi petunjuk kepada mereka, diberikan taufik kuat beramal, diberikan istiqamah, dicerahkan hati mereka dengan cahaya hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, wa atahum taqwahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan beri taufik supaya mereka dapat beramal dan meningkatkan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita semua itu biiznillah. Allahumma amin ya karim. Sambung insya-Allah. Kita baca sebaris dua malam ni insya-Allah. Masuk Aisyah kita berhenti. Baca sikit-sikit apa kita baca. Yang penting ialah dapat sama-sama kita kongsi dan ambil manfaat apa yang dipesan oleh tuan-tuan guru dan para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka wariskan kepada kita insya-Allah. Kitab yang kita baca seperti kita maklumi Bisyaratul Amilin wa Nazaratul Ghafilin yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi wa bihi fid darain amin. كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا جميعا بكل خير وبركات ببركة مشايخنا وأئمتنا سلفا وخلفا في الدارين آمين. Allah ini insya-Allah pada muka surat 9 masih lagi bab yang berkaitan dengan kelebihan selawat dan juga kelebihan solat dan juga kelebihan solat berjamaah serta ancaman ataupun balasan seksa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ancaman terhadap mereka yang meninggalkan salat. Masih lagi di bawah tajuk yang sama, sambung hari ini kitab yang bercetak Jawi pada muka surat 9, iaitu pada baris yang ketujuh. Baris yang ketujuh daripada atas muka surat 9. Kalau buku yang cetak Rumi tengok muka surat 18. Muka surat 18 perenggan yang ketiga daripada atas. Muka surat 18 Rumi perenggan yang ketiga daripada atas. Sampai mana? Dan bersabda situ dan bersabda qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersamaan oleh kamu, nescaya bersamaan oleh segala hati kamu, dan bersentuh-sentuh kamu, nescaya berkasih-kasihan kamu. Ini cerita tentang apa ni? Cerita tentang membetulkan dan meluruskan saf. Hari itu pun kita baca pada pertemuan kita yang lalu pun masih lagi hadis yang berbicara tentang membetulkan saf, yang Nabi perintahkan supaya apa? Kita luruskan saf. Kalau kita patah balik ke belakang sikit hari itu, ada di atas hadis sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamati salah. Dah baca itu kan? Itu Nabi suruh kita luruskan saf, kerana meluruskan saf dalam salat itu sebahagian daripada kesempurnaan dalam mendirikan salat, yakni salat berjamaah. Kalau sembahyang seorang tak ada saf lah. Yang ada saf ni sembahyang berjamaah. Di antara benda yang Allah suka tengok, bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala dia tengok zahir ketawa. Ketawa ni bukan Allah belak kita, bukan. Ketawa dengan makna itu lafaz kinayah dia panggil. Kiasan yang Allah suka tengok hamba ni berhimpun pada 3 keadaan. Pertamanya, Allah suka tengok kita berhimpun ketika mana kita meluruskan saf untuk kita mendirikan salat. Dan Allah suka tengok kita bangkit beribadat pada waktu malam. Dan Allah suka tengok kita meluruskan saf ketika mana tentera Islam bersiap siaga untuk berjihad fi sabilillah. Jadi antara 3 perkara dan keadaan yang Allah sangat suka dan redha merenung hamba-hambanya, sama ada ketika mana seorang hamba itu bangkit beribadat tengah malam, ataupun umat Islam yang lurus membetulkan saf ketika mana mendirikan salat, dan juga membetulkan saf ketika mana berada di medan perang. Jadi membetulkan saf ni khusus dalam bab salat ni termasuk daripada kesempurnaan sembahyang. Maka kita sambung hadis juga pada malam ni masih lagi berkaitan dengan kelebihan ataupun tuntutan meluruskan saf. Nabi kata tadi bersamaan oleh kamu. Bersamaan makna luruskan oleh kamu. Luruskan apa? Luruskan saf. Nescaya bersamaan oleh segala hati kamu, hati sesama kamu juga akan lurus. Karena saf yang bengkok akan menyebabkan hati kita ni berselisih antara kita. Dan itu apa yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang Nabi SAW sebutkan.
Di antara punca berlakunya perselisihan, hilangnya kesatuan oleh kerana kita tidak meluruskan saf. Bahkan zaman kita hari ini bukan takat tak meluruskan saf, solat jemaah pun kadang-kadang tidak ramai yang hadir. Itu adalah sebahagian daripada punca kenapa berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Kalau sungguh mereka meluruskan saf kerana Allah, maka kekuatan ataupun dikata keberkatan dalam meluruskan saf itu akan mempengaruhi hati mereka untuk cinta pada agama dan bersatu di atas kalimah la ilaha illallah. Apa saja latar belakang yang berbeza dalam kehidupan dunia itu dikesampingkan semata-mata kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pengaruh yang sangat besar. Maka sebab itu antara punca dan sebab kekuatan umat Islam adalah solat berjamaah. Sebab itu kalaulah sebuah negara, sebuah negeri, sebuah qaryah atau kampung, kalau sekiranya penduduk negeri itu umat Islamnya hadir ke solat fardu ni macam solat Jumaat, itu bermula tanda-tanda kekuatan pada umat. Tapi kalau hanya kita kuat berteriak ataupun hanya pandai bercakap, petah dalam berbicara, tetapi tuntutan-tuntutan yang seumpama ini masih lagi tidak dibangkitkan dalam kehidupan kita, maknanya masih jauh lagi kita untuk mendapat kekuatan daripada Allah. Allah Tuhan yang Maha Kuat, Allah memiliki segala kekuatan dan Allah boleh berikan kekuatan. Tetapi Allah nak ajak kita supaya mencari sebab kekuatan. Bukan Allah tak boleh bagi, Allah boleh bagi. Tapi Allah nak supaya kita mencari sebab kekuatan. Dan sebab itu telah pun dinyatakan oleh Allah di atas keterangan lidah baginda Nabi SAW, antaranya dengan meluruskan saf. Bersamaan oleh kamu, yakni saf, nescaya bersamaan oleh segala hati kamu. Dan bersentuh-sentuhan kamu, nescaya berkasih-kasihani kamu. Bersentuh-sentuh ni makna rapatkan saf. Kerana rapatkan saf tidak ada aura dia. Termasuk lepas semayang kita bersalaman. Itu semua akan apa? Akan melahirkan perasaan belas ihsan, rahmat. Rahmat yang dikata irhamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Hendaklah kamu belas kasih, kesian. Ada belas rahmat kepada mereka yang di bumi, maka malaikat yang di langit juga akan belas ihsan terhadap kamu. Jadi di antara sebab boleh meluruskan hati, menyatukan hati dan membibitkan rasa kasih dan ukhuwah sesama umat Islam, antaranya bersentuh-sentuhan ketika dalam solat. Itu. Dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi oleh kamu akan segala saf dan betuli oleh kamu antara segala bahu, tutup oleh kamu akan celah-celah, dan lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu, dan jangan kamu tinggal akan segala lubang syaitan. Dan barang siapa menghubungkan saf, menghubungkan dia oleh Allah, dan barang siapa memutuskan saf, memutuskan dia oleh Allah. Ini hadis yang lain pula juga cerita tentang kelebihan kita merapatkan dan meluruskan saf. Apa dia tadi? Maka diberi oleh kamu akan segala saf. Bukan diberi, diri. Jatuh satu titik itu. Diri oleh kamu akan segala saf. Diri oleh kamu akan segala saf. Makna diri ini aqimu. Diri ini dengan makna betul kan. Kalau dalam ibarat Arab dia kata aqimus sufuf. Aqimu as-sufuf. Diri oleh kamu. Makna diri yang ni bang, diri bagi betul saf. Itu makna dia. Bukan diberi nah. Diri oleh kamu, yakni luruskan oleh kamu akan segala saf dalam solat. Dan betuli oleh kamu antara segala bahu. Bagi sama kedudukan bau kita dalam saf. Bila sama bau, maka saf kita akan lurus. Tutup oleh kamu akan celah-celah. Celah-celah ni panggil mana? Furujat dia panggil. Dalam hadis dalam teks Arab dia kata apa? Dia kata wala tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kamu tinggalkan celah-celah atau lubang-lubang untuk syaitan. Mana jangan renggang. Rapatkan saf. Suruh rapat sehingga kita bersentuhan. Maka sebab dia kata apa? Tutup oleh kamu akan celah-celah, yakni ruang-ruang antara saf itu, jangan bagi renggang.
dan lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu. Apa makna lembut tangan ni? Lembut tangan ni kata para ulama yang mensyarahkan hadis ni, ketika mana kawan kita tarik tangan kita untuk rapatkan saf, maka janganlah kita dah buat ketegang. Dia tarik, kita tarik. Dia tarik, kita tarik. Tak mau genjak juga. Dia kata rapat-rapat sangat nak nyawa pun tak lepas. Maka lembutkan. Linu, dia panggil. Linu biaidikum. Hendaklah kamu apa? Lembutkan tangan kamu dengan tangan saudara-saudara kamu. Makna hendaklah kamu bila kawan kamu tarik kamu, maka kamu apa? Kamu tariklah, ikutlah. Jangan kamu lawan dia, jangan kamu ingkar. Kenapa dia tarik itu untuk apa? Untuk tutup celah ataupun ruang-ruang yang boleh menyebabkan apa? Datangnya apa? Adanya syaitan yang akan mengganggu kita dalam solat. Pasal itu yang dikatakan tadi, bila soft bengkok tu hati kita mudah apa? Mudah berseru, mudah selisih. Pasal apa? Pasal ada makhluk yang apa? Yang mengganggu hati kita supaya kita saling berselisih sesama kita. Maka jangan bagi ruang kepada syaitan untuk memecah belahkan kita. Sama ada syaitan itu daripada kalangan jin yang tak nampak, ataupun syaitan daripada kalangan manusia yang dipanggil manusia yang suka untuk menimbulkan pecah belah dan perpecahan sesama umat Islam. Jangan. Salat mengajar kita disiplin, bagaimana kita menjaga kesatuan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kesatuan untuk kita angkat agama Allah bersama-sama. Kita angkat takbir sama-sama, kiblat kita sama, rukuk kita sama, sujud kita sama, bahkan bacaan kita, zikir yang kita baca pun sama. Dua kalimah syahadah yang kita ucapkan pun sama. Besar pengaruhnya untuk menyatukan hati kita. Oleh kerana itu, Nabi kata apa tadi? Nabi kata, lembut oleh kamu dengan segala tangan segala saudara kamu, yakni hendaklah kamu sambut tangan saudara kamu kalau dia tarik kamu untuk merapatkan saf. Dan jangan kamu tinggal akan segala lubang syaitan. Wala tadharu furujatin lisyaitan. Jangan tinggalkan apa? Lubang ataupun ruang syaitan. Dan barang siapa menghubungkan saf, menghubungkan dia oleh Allah. Siapa yang menghubungkan saf, Allah Subhanahu wa taala akan menghubungkan dia. Sama ada menghubungkan dia dengan mana Allah Taala hubungkan dia dengan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan hubungkan sesama mereka yang membetulkan saf, iaitu hubungan mereka itu. Maka hadis ini memberi sedikit ancaman. Siapa-siapa yang hubungkan saf, Allah Taala akan hubungkan dia. Makna apa? Dia akan mendapat rahmat daripada Allah. Sesiapa yang merenggangkan atau yang memutuskan saf itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dia oleh Allah, yakni Allah putuskan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataupun menyebabkan dia dengan saudaranya itu terputus hubungan, dalam arti kata berselisih sesama mereka. Ini sebahagian daripada perkara yang Nabi sebut. Nabi sebut kata ruang kosong itu akan apa? Akan diisi oleh syaitan. Kita tak nampak tapi kita beriman. Sebab apa? Syaitan ni benda tak nampak tapi benda ada sungguh. Dia bukan benda khayali. Syaitan dengan jin ni dia bukan benda khayalan. Dia benda yang wujudi, yang ada sungguh. Kalau Allah angkat hijab boleh tengok. Tapi mujur Allah Ta'ala tak angkat. Kalau angkat, kita malam ni berkata main lah. Kata tuan-tuan saya pun tak main. Kalau boleh nampak jin, boleh nampak syaitan dia bergayut penuh ke lampu tu. Pokok-pokok tu. Kita nak masuk pakat, dia renyah tengok kita elok lah. Jadi hilanglah kesejahteraan tu. Maka sebab itu rahmat Allah kepada kita. Allah tutup mata kita daripada pandangan dapat melihat jin dan syaitan. Dan rahmat lagi, Allah cerita pula tentang tipu daya mereka itu. Dan Allah hadiahkan kita dengan apa? Dengan isti'adzah. Itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita nak cari Tuhan yang mana lagi yang sangat ambil berat pada kita. Allah tak bagi kita nampak kerana kita tak mampu melihat. Kalau kita boleh tengok jin dan syaitan, maka hilang tumakninah, hilang ketenangan dalam hidup. Kemudian kita tak nampak, macamnya kita nak selamat. Allah Ta'ala turunkan wahyu cerita tentang tipu daya syaitan, dan Allah hadiahkan kita perisai untuk kita untuk kita menyelamatkan diri daripada tipu daya syaitan. Allah Tuhan yang Maha Pengasih dengan hamba-hambanya. Maka walaupun kita tak nampak syaitan, jangan bagi ruang regang sebab ada syaitan. Jangan pula ada yang tanya, mana saya tak nampak pun. Memang tak nampak. Syaitan dan jin ini
Syaitan itu daripada kumpulan jin. Jin ini daripada makhluk Allah yang kita tak nampak. Kenapa? Karena jisim mereka itu jisim apa? Jisim yang latif yang kita tak nampak. Tapi ada. Kalau Allah buka boleh tengok. Dia bukan benda khayalan. Dia bukan benda pada kiraan akal, bukan. Dia benda yang ada sungguh. Macam ni gelas ni boleh nampak, boleh pegang, boleh tengok, boleh rasa. Syaitan ataupun jin pun kalau Allah Ta'ala jelmakan, kalau Allah nak bagi tengok, ada sungguh. Boleh tengok. Boleh tengok. Benda hak boleh kita boleh capai dengan panca indera ni, dia panggil benda yang wujudi. Benda yang sungguh ada. Bukan benda yang i'tibari ataupun benda yang khayali. Bukan. Benda yang ada sungguh. Tinggal lagi Allah Ta'ala tak nampak. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis-hadis yang lain, Nabi suruh kita rapatkan saf. Russu sufufakum. Nabi suruh kita rapatkan saf. Qaribu. Nabi kata duduk dekat-dekat. Supaya apa? Fawalladhi nafsi, ni tak ada sini. Fawalladhi nafsi biyadihi. Maka Nabi bersumpah demi diriku yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inni la ara syaitana yadkhulu min khalalis saf. Sesungguhnya aku melihat syaitan itu masuk di celah-celah saf yang renggang itu, ka'annahal hadath. Rupanya seperti mana kambing hitam yang tak ada telinga dengan tak ada ekor. Nabi nampak. Allah bagi mukjizat pada Nabi, nampak syaitan yang duduk masuk di celah-celah saf yang kosong. Maka Nabi SAW Allah bagi mukjizat, walaupun Nabi duduk menghadap kiblat, tapi Nabi nampak apa yang berlaku di belakang. Nabi kata, betulkan saf kamu, wallazi nafsi biyadihi inni la ara syaitana fi khalali saf atau fi khalalin min as-saf. Sesungguhnya aku dapat melihat syaitan sedang berada di celah-celah ruang yang renggang itu, ka'annahal hazaf, seperti mana kambing yang hitam yang tak berekor dan tak bertelinga. Ini dia panggil apa ni? Dia panggil perkara yang ghaibiyat, tapi kita terima kerana khabar itu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tabiat perkara ghaib ni kita tak nampak, tapi kita beriman berdasarkan apa yang kita dengar daripada perkhabaran wahyu, sama ada Al-Quranil Karim ataupun hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghaibiyat itu maknanya al-masailu allati la tutalaqqa illa min as-sam' wa la tu'khadhu illa min al-wahyi. Perkara yang tak boleh kita nak sampai melainkan dengan apa yang kita dengar daripada perkhabaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranil Karim ataupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka ingat tadi tamu balik yang tadi, Nabi kata siapa-siapa yang menghubungkan saf, Allah akan menghubungkan dia. Siapa-siapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskan dia. Jadi ambil berat ketika mana sembahyang, rapatkan saf. Kalau ada orang tegur ke depan sikit, rapat sikit, maka kita sambutlah dengan hati yang penuh terbuka dan sorok. Kerana dia bukan nak ajak kita, tapi dia nak ajak kita. Dia nak ajak kita supaya apa? Bukan mana dia nak mengajak aku tak kerti sangat. Kan, dia bukan nak ajak, dia nak ajak kadang-kadang kita terlupa dan terlalai. Ini bukan benda kecil, ni benda disebut dalam hadis. Barangkali kita anggap benda tu kecil, apalah sangat, betul saf, tumit depan belakang lebih kurang. Dah. Walaupun kecil pada pandangan kita, tapi besar kesannya. Maka sebab itu dipesan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lagi, dan diriwayatkan daripada Al-Bara ibn Azib, sahabi, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhuma, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ia pada pihak saf dan menyamai ia antara segala dada kaum dan segala bahu mereka itu, dan bersabda ia, yakni bersabda baginda Nabi SAW, jangan bersalah-salahan kamu, maka jadi bersalah-salahan segala hati kamu. Nabi betulkan saf, duduk bagi betul bau dan dada, maknanya betul bau dada ni maknanya kita duduk saf, jangan ada yang ke depan, jangan ada yang ke belakang. Tapi kalau saf betul, perut depan ke depan, yang tu masalah lain, yang tu masalah kesihatan. Itu tak masuklah dalam bab ni. Kaki tumit betul dah, tapi nampak depan lagi. Pasal apa? Pasal perut dia lebih. Maksud saya lah, ni tak apa bagi pada ni. Tapi tak apalah, tengok macam mana insya-Allah. Dia berkata Selaman,
Zaman lama dah turun-turun tu okey. Itu suatu lain. Itu bukan suatu lain. Suatu ni suatu sah ni. Duduk bang. Bahu bagi sama. Bila bahu sama, dadanya sama. Bahu sama dan dada nak sama tu makna isyarat kepada betul sah. Jangan ada yang pergi ke depan lebih ataupun ke belakang. Betulkan apa? Betulkan bahu. Betulkan bahu ataupun tumit tu. Betulkan. Kemudian sambung lagi hadis yang lain pula. Dan segala malaikatnya, yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala, menselawat mereka itu atas saf yang pertama. Apa makna selawat? Apa makna malaikat menselawat? Apa makna malaikat ucapkan selawat? Selawat daripada malaikat dengan makna istighfar. Malaikat minta supaya Allah ampunkan mereka yang berada pada saf yang pertama. Yang kedua tak? Yang kedua pun kalau dia betulkan saf, ketiga ke berapa pun, maka kalau dia betul-betul ikhlas kerana Allah, mudah-mudahan dia dapat juga kelebihan. Tapi nak abang kata rakaat saf yang pertama ini saf yang special, mendapat apa? Doa daripada para malaikat. Selawat sini ingatlah selawat daripada Allah. Kalau Allah berselawat, makna Allah melimpahkan rahmat. Kalau malaikat berselawat, yakni malaikat mendoakan keampunan untuk apa? Untuk hamba-hamba Allah. Kalau kita berselawat, selawat daripada kita ni dengan makna doa, dengan makna doa. Jadi maksud malaikat Allah dan segala malaikatnya, yakni malaikat Allah Taala, menselawat mereka itu, yakni para malaikat. Selawat dengan mana apa? Dengan doa keampunan yang mereka minta pada Allah atas saf yang pertama, iaitu pada mereka yang berada pada saf yang pertama. Maka sebab itu apa? Itu dalam hadis yang lain Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang ada pada saf yang pertama, kalau kamu tahu apa yang ada pada kelebihan azan dan juga kelebihan saf yang pertama, nescaya kamu akan berlumba-lumba untuk mendapatkannya walaupun terpaksa buat undian. Kena buat undi. Siapa nak ni kena undi dulu. Dapat yang ni contoh apa boleh dapat. Sanggup untuk undi kalau kamu nampak kelebihan orang yang berada pada saf yang pertama. Mereka disertai oleh para malaikat Allah. Tidakkah kita merasa bangga dan suka kalau yang berada bersama-sama dengan kita itu para malaikat? Malaikat kau tak nampak kan? Kita ambil contoh yang mudah dulu bagi nampak. Kalaulah kita ni duduk sebelah orang yang ada kedudukan, yang mulia, yang baik, kita nak balik di Kedah sana, naik feri, tengok sebelah kita tok guru ataupun orang alim ataupun orang pemimpin yang kita kata yang dihormati. Kok mana ada hari tu dia pergi naik boat sekali dengan kita, duduk sebelah kita pula. Apa macam? Mengamak gitu. Mesti mengamak tu. Terpanggil orang Allah kan. Orang Allah ni kalau boleh masa semayang pun dia nak selfie tu. Tinggal lagi dia tak buat, ke depan tak tahu kok jadi. Tapi dengan perangai orang zaman lalu ni tak tentu boleh jadi sungguh. Semayang pun dia selfie. Tapi nak cerita tadi itulah, kalau kita duduk sebaris dengan orang yang ada kedudukan, sama ada kedudukan daripada sudut apa? Daripada sudut kebaikannya, akhlaknya, ilmunya, ataupun daripada sudut kepimpinannya, kita rasa seronok. Tidakkah kita rasa berbangga dan syukur, seronok apabila yang berada dalam saf bersama kita adalah para malaikat. Malaikat ni makhluk Allah yang tidak pernah melakukan dosa. Ibadur Rahman, mereka itu hamba Tuhan Ar-Rahman yang mukramun, yang mereka itu dimuliakan oleh Allah kerana malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah derhaka pada Allah, mereka tak pernah ingkar segala suruhan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita ambil faham Ustaz. Kalaulah makhluk yang sebegitu berdoa kepada Allah untuk kita, makhluk yang tak pernah buat dosa, minta ya Allah ampunkanlah mereka yang berada pada saf yang pertama ni, sudah pastilah kita dengan penuh baik sangka doa para malaikat itu akan diistijabah atau diterima oleh Allah. Maka disebut tentang kelebihan saf yang pertama ini dan segala malaikatnya, yakni malaikat Allah Subhanahu wa taala menselawat, yakni apa? Berdoa minta keampunan untuk siapa? Mereka itu, yakni mereka itu yakni para malaikat atas saf yang pertama, yakni mereka yang berada pada saf yang pertama. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya maka bermula wailun bermula wail itu bagi segala mereka yang sembahyang. Fawailul lil musallin, terjemahannya apa? Bermula wail itu bagi segala mereka yang sembahyang. Yang bermula mereka itu daripada sembahyang, mereka itu lalai sekaliannya. Allah mencela wailun sini, kita tengok di huraian di bawah tu, perkataan wailun dalam bahasa Arab, ada sebahagian mufassirin mengatakan wailun dengan makna ad-du'a bil halak, iaitu doa kecelakaan, iaitu Allah mencela mereka yang menangguh-nangguhkan ataupun yang lalai daripada mendirikan solat. Sama ada lalai itu dengan makna mentakhirkan, menangguh-nangguhkan solat sehingga di hujung waktu, dan lebih parah lagi tangguh sehingga keluar waktu, dan lebih parah lagi kalau dia meninggalkan solat, tak sembahyang terus. Ada yang sembahyang tapi di hujung waktu, ada yang sembahyang juga tapi dah keluar waktu. Sengaja dia kata tak apalah, tak ada lagi lewat pun tak apalah, kita qada balik. Sembahyang juga tapi di waktu. Ada yang lebih daripada tu dia tak sembahyang terus. Maka semua itu termasuk daripada orang yang lalai. Maka sebahagian mufassirun menafsirkan wailun dengan makna dengan kecelakaanlah bagi mereka yang lalai daripada mendirikan salat. Tetapi di sini disebut, di sini dengan qaul yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kata Ibnu Abbas adalah Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wail itu satu wadi, yakni satu lembah, yakni satu tempat yang luas di dalam neraka Jahannam, nauzubillah, yang minta berlindung oleh neraka Jahannam daripada panasnya. Nah, abang kata dahsyat tempat lembah yang nama wail dalam neraka ni, malaikat sendiri pun minta lindung pada Allah daripada wail. Itu nak abang betapa dahsyatnya. Betapa dahsyatnya. Dalam kitab-kitab ataupun dalam riwayat-riwayat yang cerita tentang orang meninggalkan solat ini, seperti mana kitab yang kebanyakan kita majlis baca, kitab Jawi itu, kitab yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan juga tulisan Jawi, iaitu kitab Al-Jawaqid wal Jawahir fi uqubati murtakibil kabair, kan, cerita tentang akibat ataupun seksaan yang Allah Ta'ala timpakan kepada orang buat dosa besar. Antaranya meninggalkan sembahyang. Juga disebut tentang wail, iaitu satu lembah dan tempat dalam neraka yang neraka sendiri pun minta lindung daripada kepanasan lembah dan tempat tersebut. Bahkan diriwayatkan di situ ada ulang. Dan boleh bayang ulang boleh duduk lapi. Kita kena patut mengulang ayat pun takut dah dengar. Topa pergi hospital. Pasal apa? Pasal ulang ayam. Bukan takat ulang, kadang-kadang kena apa? Ada orang kadang-kadang kena lintah pun takut, jangan dah. Ini bayangkan ulang yang boleh hidup dalam api. Diriwayatkan dalam kitab itu sekali dia patuk bercerai isi daripada tulang, hancur tulang orang yang kena patuk itu, dia akan meraung kesakitan selama 40 tahun. Allahu alam tentang riwayat itu, tetapi disebut, saya nakalkan ni, disebut dalam kitab itu. Nah, abang kata besar dosa tinggal sembahyang ni. Tak kira lah remaja ke ataupun retua ke, tak kira muda tua, sembahyang ini hak fardu yang 5 itu tidak boleh kita ambil mudah. Mesti semua kena jaga sembahyang. Kalut lagu manapun, sibuk lagu manapun, apa benda yang kita buat pun sembahyang jangan tinggal. Mudah-mudahan dengan berkat sembahyang tu Allah ubah diri kita kembali kepada pangkal kebaikan dan kebajikan, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat tadi, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, artinya maka bermula wail itu bagi segala mereka yang sembahyang. Sembahyang lagu mana? Kita sembahyang masuk neraka juga. Sembahyang tapi sembahyang tak seperti yang Allah tuntut. Itu sembahyang ikut suka, sembahyang luar waktu, takhir dan tangguhkan salat. Yang bermula mereka itu daripada sembahyang mereka itu lalai, sahun. Sekaliannya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wail itu satu wadi, yakni satu tempat yang luas dalam neraka Jahannam, yang minta berlindung oleh neraka Jahannam daripada panasnya.
dan itulah tempat kediaman mereka yang mentakhirkan sembahyang. Mentakhirkan makna apa? Menangguhkan ataupun yang melewatkan sembahyang daripada waktunya. Melewatkan sembahyang daripada waktu sampai keluar waktu. Tapi kalau dia lewat masih dalam waktu, itu masih lagi boleh dipertimbangkanlah. Walaupun perbuatan itu perbuatan yang apa? Makruh. Perbuatan yang tercela, walaupun tak sampai kepada haram, tapi perbuatan yang dibenci oleh Allah kerana sengaja-ngaja melewatkan solat sehingga di hujung waktu. Tapi kalau dia sembahyang dalam waktu lagi, masih lagi apa? Masih lagi dikira menunaikan. Tapi kalau dia takhir, dia tangguh sampai keluar daripada waktu, maka pada waktu itu perbuatan apa? Perbuatan yang terkutuk, yang amat dibenci oleh Allah. Kalau dia qada pun, dia wajib bertaubat pada Allah. Bahkan kata para ulama, kalau dia qada pun takkan sama dengan apa? Dengan waktu yang ditinggal itu. Tu maksud kata tak boleh diqada tu. Tak boleh diqada ni makna dia qada pun takkan apa? Takkan sama nilai. Dari segi hutang bayarlah, bayar, tapi takkan sama nilai waktu yang dia luput daripada apa? Yang ditinggal daripada rukuk dan sujud pada Allah. Itu makna ibarat itu. Bukan makna tak sama tu, makna tak perlu qada. Kerana ada itu jadi isu kan, mana-mana sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja tak perlu qada. Yang kena qada ni kalau tinggal dengan tak sengaja, tertidur, terlupa. Tetapi kalau menidor, sengaja melupakan, tak ada qada. Sehingga jadi apa? Jadi sedikit kecelaruan dan juga kekeliruan. Lagu tu seronoklah, pakat tak sembahyang, tak ada qada pasal sengaja tiada. Yang dimaksud dia tak qada tu maksudnya dia qada tetapi tak sama nilai dengan apa yang dia tinggal. Yang luput itu dia tak boleh ganti dah. Dia cuma bayar hutang kerana dia tinggalkan satu kefarduan, tetapi nilai solat yang ditinggalkan itu luput daripadanya. Maka dituntut atas dia untuk dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bukan takat qada saja, wajib bertaubat. Hak dia semayang tu, yang dia qada tu dia bayar hutang. Tapi yang dia buat salah tu, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana اغفر لنا ذنوبنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Itu cerita tentang apa? Allah suruh kita bertaubat dengan taubat yang nasuha. Mudah-mudahan Allah akan hapuskan segala dosa yang kita lakukan. Nanti di akhirat Allah Ta'ala akan berikan cahaya kepada kita. Hari yang Allah tak akan timpakan kehinaan kepada Nabi yang diutuskan, baginda Rasulullah SAW, dan juga pengikut-pengikut orang yang ikut jalan Nabi SAW tidak akan dihina oleh Allah. Allah Ta'ala akan apa? Akan cerahkan cahaya mereka ketika mana orang-orang munafik dan mereka yang kufur berada teraba-aba dalam kegelapan. Orang munafik Allah bagi juga cahaya, tadi berkisah, bagi seronok, tiba-tiba Allah Ta'ala tutup sehingga mereka jadi sempurna habis. Bila orang beriman tengok, Allah Ta'ala timpakan balasan itu kepada orang munafik. Orang beriman berdoa kepada Allah, atmim lana nurana ya Allah, sempurnakanlah, kekalkanlah apa? Cahaya ini untuk kami ya Allah, waghfir lana, dan ampunkan dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Baik. Jadi tadi disebut ancaman Allah tentang apa? Wail, tentang wail. Itu disebut sini tentang apa? Suatu tempat, lembah dan wadi yang berada dalam neraka jahanam, yang neraka pun minta lindung daripada apa? Daripada tempat tersebut. Untuk siapa? Untuk mereka yang mentakhirkan, yakni yang menangguhkan, yang melewatkan sembahyang daripada waktunya. Satu lagi. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal muslimi wal musyriki illa tarku salat." Ma bainal muslimi wal musyriki illa tarku as-salat. Fa idza tarakaha kana kafiran. Wal a'yadu billah. Artinya hadis Nabi ini maksudnya apa? Tiada di antara muslim dan musyrik. Muslim makna orang Islam, musyrik makna orang yang menyekutukan Allah. Musyrik mana tak beriman lah, orang yang menyekutukan Allah. Maka Nabi kata tiada di antara, yakni tidak ada yang membedakan di antara muslim dan musyrik itu melainkan meninggalkan sembahyang.
Yang membezakan antara orang musyrik dan juga orang muslim itu ialah mendirikan sembahyang. Kalau orang tu dia beriman tapi dia tak sembahyang, perbuatan itu perbuatan seakan-akan perbuatan orang musyrik. Kita tak hukumlah dia musyrik. Bukan makna hukum tinggal sembahyang terus kafir, bukan. Itu disebut oleh para ulama sebutnya. Tengok dia punya apa? Dia punya terjemahan dan maknanya. Melainkan meninggalkan sembahyang, maka apabila meninggal ia akan sembahyang, yakni mengingkarkan dia. Mana kalau dia tinggal sembahyang dengan ingkar. Ingkar makna dia nafikan kefarduan dan kewajipan sembahyang itu. Dia kata sembahyang tu tak fardu, sembahyang tu tak wajib, kita tak sembahyang pun tak apa. Yang tu memang jatuh kufur dan terkeluar daripada agama kerana menafikan suatu perintah yang jelas diketahui dalam agama. Dia panggil amrun ma'rufun minad din bi darurah. Tapi kalau dia sembahyang, dia tinggal sembahyang, dia tahu kata sembahyang tu wajib, dia tinggal juga, perbuatan itu, perangai itu macam perangai orang musyrik, tapi dia masih lagi kekal beriman, cuma dia fasik. Ma bainal muslimi wal musyriki as-salah. Fa idza tarakaha, apabila meninggal ia, yakni akan salat, kana kafiran. Kalau dia tinggal itu dengan mengingkarkan dia, yakni mengingkarkan akan akan kefarduan salat, niscaya jadi kafir. Makalah barulah jadi kafir ya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka as-salata, bukan salatu lah, salata. Man taraka as-salata, Allah dia panggil apa? Khata' fil matba'ah. Mungkin salah barangkali ya, salah dalam ketika menyalin cetak semula tu. Man taraka as-salata, bukan salat tu, muta'ammidan bari'at minhu zimmatu Muhammadin. Bari'at minhu zimmatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya barang siapa meninggalkan akan sembahyang hal keadaannya sengaja, taraka salata muta'ammidan. Muta'ammidan ni makna apa? Makna sengaja. Kalau dia tinggal sembahyang kerana dia lupa, dia tertinggal kerana sakit, pengsan dan sebagainya, dia tak sembahyang kerana dia terpaksa masuk dalam operation theater, pembedahan yang mengambil masa contoh dia 8 jam. Sekali dengan doktor pun terpaksa sama. Doktor pun kena jamak suri ataupun ada kaulah yang tu melibatkan fatwa. Itu melibatkan fatwa. Orang hak kena operation tu contoh, dia masuk pukul 11 ataupun dia masuk waktu tu tak masuk zuhur lagi. Operation sampai habis lepas maghrib contoh dia. Dalam waktu maghrib asar terlepas. Maka esok dia kena qada balik lah. Dia tak sedang waktu tu kerana sedang operation. Tapi dia tahu kata dia lupa satu waktu, yang tu tak sengaja. Kerana satu darurat, maka dia qada balik. Tapi kalau tinggal saja-saja duk sihat elok, duk semang pandai sampai habis waktu, yang tu saja cari penyakit. Maka dia kata barang siapa meninggalkan akan sembahyang hal keadaan orang yang meninggalkan sembahyang itu sengaja, nescaya berlepas daripadanya oleh tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna terlepas jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni kalau kita jaga solat, kita buat jahat lagu mana pun, macam mana pun, tapi kalau kita masih lagi ada iman dan kita jaga tadi hubungan kita dengan Allah yang namanya salat itu, mudah-mudahan kita akan mendapat jaminan daripada Nabi SAW. Tapi kalau kawan tu tinggal semayang, lebih teruk lagi kalau dia mengingkari kefarduan semayang hingga jatuh kufur, maka terputuslah hubungan jaminan dia dengan baginda Nabi SAW. Kalau Nabi tak jamin kita, siapa nak jamin kita? Kita siapa nak jamin? Bukan takat kita, bahkan semua para rasul alaihim ajma'ina wa ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam itu mengharapkan apa? Itu juga mengharapkan mereka juga akan dapat apa? Akan dapat keberkatan dan kemuliaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum min rasulillahi multamisun. Kulluhum, semua para nabi dan semua makhluk manusia, min rasulillahi multamisun, mereka mengharapkan sesuatu yang dapat mereka dapat daripada apa? Daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gharfan min al-bahri atau rashfan min ad-diyami, sama ada dapat banyak ataupun sikit, semuanya berharapkan apa? Dengan berkat kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalaulah para rasul juga apa itu dikatakan apa mendapat kemuliaan dengan keberkatan Nabi, siapa kita ni yang penuh berlapuk dan bertapuk dengan dosa, lagi-lagilah kita sangat berhajat rahmat Allah dan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja seakan dia telah memutuskan jaminan antara dia dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah menyebut oleh Said Ahmad bin Zaidi Dahlan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berarti kita kata insyaAllah yang akan datang kita sambung balik biiznillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam kesihatan yang baik, lapang masa, dan diberikan taufik untuk kita sentiasa mengimarahkan umur kita dengan perkara yang baik insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Wahdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. Allahumma ij'alna minal musallin waj'alna minal khashi'in waj'alna minal raki'in waj'alna minal sajidin waj'alna minal ladzina ya'buduna ya ربنا حق العبادة. تقبل منا أعمالنا وتمم تقصيرنا واستر عيوبنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ورحيم بنا يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.